Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra bersama dengan Cikgu Syema dalam segmen Cakna Tata Bahasa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra, salam nyah COVID-19, salam bertemu kembali dengan Cikgu Nursina Haji Ongki, merupakan guru akademik Bahasa Melayu yang bertugas di Kolej Tingkatan 6 Kinabalu Sabah. Alhamdulillah, cikgu bersiaran dan bersiaran, selalunya cikgu bersiaran setiap hari Sabtu. InsyaAllah cikgu cuba usahakanlah dapat memuat naik video ini pada setiap hari Sabtu jam 2 petang kan. Okey, bagi yang baru berkunjung ke saluran Bahasa Melayu, cikgu ucapkan selamat datang, cikgu mengalu-alukan, okey, sebab cikgu terhutang budi dengan Akademi YouTube Malaysia kerana memberi ruang dan peluang kepada Cikgu Syema jadi seorang YouTuber yang orang kata satu ilmu baharu yang mau tidak mau cikgu tingkatan 6 pun macam cikgu lah untuk beradaptasi dengan norma baharu dunia pendidikan pada masa ini. Jadi cikgu punya tagline ilmu untuk dikongsi dan sebenarnya Akademi Malaysia ini mendapat sokongan padu dari Kelab Guru Malaysia dan IDIDIK Malaysia sebab sijil dijana oleh IDIDIK Malaysia. Yang penting pelajar mesti ada akaun IDIDIK. Sijil yang disediakan ini sijil peringkat kebangsaan. Tidak susah pun. Jangan lupa untuk mohon dan mendapatkan sijil IDIDIK Malaysia. Okey. Baik, seperti biasa, tak kenal maka tak cinta. Ini ialah penatia kolaboratif subjek STPM yang menjadi rakan, sukarelawan dan keluarga Akademi YouTube Guru Malaysia dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan IDIDIK. Kalau pelajar masih ingat lagi, ketua penatia untuk kolaboratif subjek STPM ini ialah Cikgu Agila, iaitu subjek pengajian am. Kemudian kita ada Cikgu Yusnida, ketua penatia untuk kesusasteraan Melayu komunikatif. Kita ada Cikgu Zalina, Cikgu Rita untuk subjek sains sukan. Kita ada Cikgu MJ untuk subjek seni visual. Cikgu ada Cikgu Bahasa Melayu, Cikgu Nursina, Cikgu sendiri dan Cikgu Asia. Okey. Baik. Cikgu juga telah menghasilkan kompilasi video PDPC semester 1, semester 2 dan semester 3. Jadi sekarang kita fokus semester 2. Yang cikgu rasa semester 2 ni sangat mencabar dengan kerja khususnya, dengan COVID-19, dengan untuk Bahasa Melayu semester 2 memang sangat mencabar. Okey. Okey, berita yang cikgu ingin kongsikan di sini, maklumat yang cikgu ingin kongsikan di sini ialah jadual waktu peperiksaan bertulis semester 2 STPM. Jadi untuk jadual waktu peperiksaan bertulis semester 2 ini, MPM telah pun mengeluarkan jadual ini dan kalau kita lihat peperiksaan bermula pada 4 Oktober dan berakhir pada 7 Oktober. Jadi kalau kita lihat Bahasa Melayu semester 2 pada 6 Oktober 2021 Rabu, sidang 2
Jadi 10.30 pagi pelajar sepatutnya sudah berada di luar dewan atau bilik atau kelas untuk persediaan menduduki peperiksaan Bahasa Melayu semester 2. Tempoh menjawab untuk Bahasa Melayu semester 2 ialah 1 jam setengah sahaja. Ingat 910 palang 2. Okey, untuk hari ini cikgu masih lagi tajuk golongan kata nama. Untuk golongan kata, ada 4 golongan kata yang dipelajari oleh pelajar. Jadi hari ini fokus cikgu ialah golongan kata nama. Macam sudah belajar. Betul, hari itu ada video cikgu tentang golongan kata nama, siap dengan formulanya ialah tang dan kan. Tetapi fokus cikgu hari ini ialah dalam untuk tajuk kata nama ini. Okey, seimbas kita akan lihat bahawa dalam kata nama ini, pelajar akan belajar 3 perkara, iaitu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama. Dan kalau dalam buku modul itu, tajuk golongan kata ini muka surat 19. Okey, nota diberikan agak ringkas. Jadi pelajar perlu membiasakan diri melihat contoh gambar rajah beginilah, jadual begini, gambar kah, jadual kah, lebih kurang begini. Sebab soalan peperiksaan STPM akan bertanyakan seperti ini. Ada gambar raja, ada ruangan, ada kotak. Jadi ada soalan mengenainya. Ini ialah pecahan kata nama. Kalau kita lihat di sini, pecahan kata nama ini terbahagi kepada 3 sama sahaja. Cumanya cikgu mulakan untuk ini sebab ini cikgu ambil daripada tata bahasa. Ada rujukan kita tu pemantapan tata bahasa. Okey, untuk pecahan kata nama ini nampak banyak tetapi asasnya ialah pelajar perlu tahu ada 3 pecahan kata nama yang perlu dikuasai oleh pelajar. Pertama, kata nama khas. Kata nama khas terbahagi kepada 2, hidup, tak hidup. Kemudian, kata nama khas hidup terbahagi kepada manusia, bukan manusia. Kalau manusia, Cikgu Shima. Kalau bukan manusia, si tompok, si belang, Samsung, Huawei. Ini jenama telefon smartphone, telefon pintar, Huawei. Jadi itu ialah kata nama khas, bukan manusia. Seterusnya, yang kedua pelajar akan belajar tentang kata nama am. Kata nama am terbahagi kepada 2, iaitu hidup, tak hidup. Jadi kalau kata nama am hidup, manusia, kakak, adik, abang, ayah, D-eja huruf kecil. Kalau bukan manusia, kalau tadi kucing ada nama si tompok sebagai kata nama khas, hidup bukan manusia, tapi kalau kata nama am, hidup bukan manusia, kucing. Kemudian, kata nama am tak hidup ini terbahagi kepada 2 institusi, bukan institusi. Institusi ingat sahaja daripada dan kepada. Bukan institusi ingat saja arah tempat, ke, di, dari. Okay. Bukan institusi terbagi kepada konkret, abstrak, konkret dan abstrak, berbilang tak berbilang. Sini pelajar sudah pening nih, cikgu. Kenapa banyak betul mau dihafal nih, cikgu? Konkret lah, abstrak lah, berbilang lah, tak berbilang. Itulah level pelajar tingkatan 6. Tingkatan 6 sebab persediaan untuk masuk universiti. Kalau aliran perdana, kita tidak akan jumpa pecahan kata nama seperti ini. Berbilang tak berbilang. Sebab tidak sesuai dengan aras pelajar sekolah rendah dan menengah. Nanti lagi pening. Seterusnya yang ketiga ialah 1, 2. Ini yang ketiga. Kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama tak tentu. Untuk kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada UHT. Cikgu selalu ingatkan.
susu UHT, tunjuk umum hal tempat. Oke, kata ganti nama diri ini pelajar memang sudah belajar. Pertama, kedua, ketiga. Kemudian kata ganti nama diri tanya, ingat saja siapa. Siapa apa mana. Oke, siapa apa mana, yaitu untuk kata tanya ini. Dan kata tanya ini, siapa-siapa, mana-mana, apa-apa, apabila digandakan akan menjadi kata ganti nama tak tentu yang ketiga. Oke, jelas kan? Oke, jelas. Baiklah. Untuk segmen caknan tata bahasa ini, fokus cikgu ialah bab 3 kata nama dalam buku pemantapan tata bahasa yang menjadi rujukan utama ini. Pemantapan pemahaman tata bahasa bahasa Melayu edisi kedua yang telah dihasilkan. Ini ialah idea perkongsian ilmu daripada Puan Hajar Aminah Sabran, Haji Nawi Ismail dan Zulkarnain Farihin Abdullah. Memang ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam tata bahasa Melayu BM STPM. Untuk bab 3 ini, kata nama yang pelajar, apakah perkara yang dipelajari oleh pelajar? Satu, pengenalan kata nama. Mestilah mau berkenalan dengan kata nama. Dan macam mana cara mengenal kata nama? Lepas itu, jenis-jenis kata nama. Pembentukan kata nama. Latihan pembentukan. Untuk pembentukan kata nama, cikgu tidak mahu masukkan di sini sebab pembentukan kata nama sudah cikgu kongsikan dalam video sebelum ini, bentuk kata. Tengok segmen cakna tata bahasa 4. Okey, baiklah. Baik. Pertama kita berkenalan dahulu. Apa kata nama? Kata nama ini ialah kata nama digunakan untuk menyebut atau merujuk sesuatu. Bila kita rujuk sesuatu, bila kita rujuk sesuatu perkara atau kita menyebut benda perkara, sama ada dia bernyawa, tidak bernyawa, atau konkret, atau abstrak, maka itu dianggap sebagai kata nama. Pen, kata nama, iaitu kata nama am, kan, usia, atau kata nama am, tidak hidup. Pen. Okey, kita ada bag juga sebagai kata nama. Okey. Baik, bagaimana cara mengenal kata nama? Bagaimana kita dapat membezakan kata nama dengan kata kerja dengan kata adjektif? 3 golongan kata ini, ada 3 golongan utama kata nama, kata iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif. Ini ialah 3 golongan kata utama. Okey, macam mana kita mau bezakan? Pertama cara cikgu ialah kata nama biasanya boleh disertai itu. Buku itu. Itu. Kambing ini. Matlamat ini. Okey. Beg ini. Telepon pintar ini. Okey. Krim muka itu. Okey. Dan macam-macam lagi lah. Okey. Krim muka ini. Krim muka itu. Okey, baik. Kemudian, pelajar, kalau kita lihat binaannya, buku itu. Okey. Kata nama boleh diikuti oleh kata tunjuk itu atau ini. Itu, ini. Kemudian, kata nama ni pelajar, kita boleh tambah kata bilangan. 4, 2, 1, 10. Kata bilangan. 4 buah. 1 beg. 2 batang pen. Penjodoh bilangan. 2 batang pen. Okey, sebatang pen. Okey. Kemudian seekor kambing. Kebanyakan sungai. Jadi, apa yang boleh kita katakan di sini? Kata nama boleh didahului oleh kata bilangan sama ada penjodoh bilangan
atau tanpa penjodoh bilangan. Kalau benda tu satu, satu batang pen. Kemudian, cara mengenal kata nama seterusnya ialah kita akan dapati bahawa kata nama itu boleh dihubungkan bersama dengan kata hubung pancangan relatif. Okay, kata hubung pancangan relatif satu sahaja yang. Dan kata nama ini boleh diikuti oleh kata yang. Buku yang tebal atau krim muka yang kecil. Yang kecil itu atau serum yang berkesan itu tahu apa lagi tahu. Kemudian kata sendi nama atau frasa sendi nama kepada untuk kata nama rumah ke rumah. Kalau frasa sendi namanya ke rumah. Pada kulit kayu. Pada kata sendi nama, kata nama kulit kayu. Bila bergabung pada kulit kayu ialah frasa sendi nama. Jadi kata nama boleh didahului oleh kata sendi nama atau frasa sendi nama. Okey, seterusnya kata ukuran, kata nama, frasa. Bagaimana? Sebenarnya kata nama ini boleh didahului oleh kata ukuran. Apa contoh kata ukuran? 2 hektar, 4 guni, 2 kilo. Pelajar jangan keliru antara kata ukuran dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan biasanya kita akan jumpa laras, batang, bentuk, tas, dan kita akan tambah se. Okey, se. Kalau kata nama pula di sini, cikgu guna tanah, beras, gula. Frasa yang akan terbentuk, frasa nama terbentuk 2 hektar tanah, 4 guni beras. 4 guni ialah ukuran, 2 kilo ialah ukuran, kata namanya ialah gula. Seterusnya kata napi. Kata napi ada 2. Kata napi bukan, kata napi tidak. Tapi untuk kata nama, kata napi yang digunakan ialah bukan. Bukan rumah, bukan rumah saya. Kata napi bukan, kata nama kulit kayu, bukan kulit kayu. Bukan ibu, bukan ibu saya. Jadi kata nama boleh didahului oleh kata napi bukan. Ingat, kata nama tidak boleh didahului kata napi tidak. Kalau ada pelajar buat ayat, itu tidak kawan. Saya tidak kawan dia. Kalau orang Sabah dia selalunya pelajar Sabah bahasa lisan dia akan menggunakan kata begitu. Contoh dia tidak kawan saya. Salah. Okey. Tidak di sana tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kata napi kawan. Yang betul ialah bukan. Saya bukan kawan dia. Okey. Cara mengenal kata nama. Okay. Seterusnya, cara mengenal kata nama, biasanya kata nama ini boleh menjadi inti. Dalam pembentukan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, inti terdiri daripada inti kata nama, frasa nama, inti frasa kerja, kata kerja, inti frasa adjektif, jadi kata adjektif. Di sini cikgu mengambil kata nama sebab fokus cikgu ialah kata nama. Dalam frasa nama yang terbentuk, kata nama digunakan ikan. Penerangnya ialah goreng berlada. Jadi ikan, frasa nama yang terbentuk ikan goreng berlada. Dalam erti kata lain, kata nama ikan menjadi inti wajib ada manakala kata yang mengikutinya ialah penerang. Goreng berlada itu sekadar penerang. Kereta buatan Malaysia. Jadi kereta kata nama, penerang buatan Malaysia. Frasa nama kereta buatan Malaysia. Kereta buatan Malaysia ini frasa nama inti kereta. Hari kemerdekaan, selalu hari kemerdekaan Malaysia. Hari kebangsaan. Kata nama sana hari, manakala penerangnya sama ada kemerdekaan atau kebangsaan. Buku.
ialah kata nama, penerang ialah baharu. Frasa namanya ialah baharu. Kata nama menjadi inti manakala kata yang mengikutinya ialah penerang. Jadi cikgu harap jangan ada pelajar yang keliru. Tidak tahu cikgu mana dia punya inti. Inti perkara yang wajib dalam frasa nama. Kalau tidak ada inti, sukarlah frasa nama terbentuk. Contoh kalau cikgu buang ikan goreng berlada. Goreng berlada. Apa yang digoreng, apa yang berlada. Maknanya ikan itu sesuatu yang perlu ada dalam inti bagi frasa nama. Ya. Seterusnya yang terakhir cara mengenal kata nama. Kata nama berfungsi sebagai subjek. Cikgu ambil di sini budak. Budak itu subjek. Terjatuh ke dalam longkang predikat. Jadi di sana budak itu dianggap sebagai subjek. Kata nama di sana berfungsi sebagai subjek. Guru bahasa Melayu, Cikgu Shima ialah guru bahasa Melayu. Jadi Cikgu Shima ialah guru bahasa Melayu, bukan predikat. Cikgu Shima ialah guru bahasa Melayu, jadi predikat di sana ialah guru bahasa Melayu. Jangan ambil ialah itu kata pemberi. Kita melihat fokus cikgu ialah kata nama. Kalau pelajar tidak faham, nanti dia tanya lagi, Cikgu Shima kan kata nama? Betul, Cikgu Shima kata nama. Tetapi dalam binaan ayat ini, Cikgu Shima bukan predikat. Cikgu Shima sebagai subjek. Manakala predikat di sana ialah guru bahasa Melayu. Seterusnya baju. Ibu membeli baju. Baju di sana kata nama dan berfungsi sebagai objek. Manakala anjing, anak kucing Keron beribukan anjing di sini sebagai kata nama yang berfungsi sebagai pelengkap. Gula, kuih itu bersalut gula. Gula ialah penerang, jadi boleh digugurkan. Dan gula ini, pelajar jangan pening ya. Objek, pelengkap, penerang. Istilah ini akan dipelajari oleh pelajar semasa mempelajari tajuk kata kerja. Jangan risau. Baik, seterusnya kalau kita lihat di sini, dalam ayat, kata nama boleh menjadi subjek, fungsi, predikat, objek, pelengkap, dan penerang. Seterusnya, jenis-jenis kata nama. Tadi pelajar sudah melihat pecahan kata nama itu. Jadi, cikgu buat bentuk jadual begini supaya pelajar nampak. Untuk yang pertama, jenis kata nama yang kita akan belajar ialah kata nama khas. Untuk jenis kata nama khas ini, cikgu berikan yang pertama, kata nama khas hidup. Kata nama khas manusia. Yang pertama, kata nama khas hidup manusia. Contohnya Ali, Abu, Dr. Ali, Cikgu Shima. Kata nama khas bukan manusia, contohnya Jibril, belang, salmonella. Jibril ini ialah nama malaikat bagi umat Islam. Belang pula ini merujuk pada si belang, iaitu harimau. Harimau itu digelar si belang. Kalau kucing si tompok, si putih, itu semua ialah kata nama khas bukan manusia. Kemudian adanya salmonella. Salmonella ini ialah sejenis nama saintifik bakteria. Betul kan cikgu? Bakteria kan? Jadi dia bukan sejenis nama kue. Baik, seterusnya kata nama khas tak hidup pula. Kalau kita lihat benda. Benda tu ada di sekeliling kita. Peti ais, jenama Samsung, jenama Toshiba, LG, kita ada jenama Panasonic. Itu semua ialah kata nama khas tak hidup benda. Bangsa, Melayu, orang Arab, kaum Maori. Maori, Arab, Melayu itu adalah bangsa dan dieja huruf besar permulaan huruf. Negeri atau negara, Kelantan, Sabah, Amerika Syarikat.
Judul sesuatu, langit petang. Novel itu dihija huruf kecil sebab itu kata nama am. Yang kita fokus di sini ya, judul sesuatu. Sama ada filem, drama, filem drama, cerpen, novel. Jadi semua itu mesti ditulis sebagai kata nama khas, tak hidup dengan huruf besar. Langit, petang, filem Gold dan Ginju. Okay. Seterusnya kata nama khas tak hidup, tempat, Sungai Siput, Sungai Padas, College Community, College tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah, Gunung Kinabalu, okay. Pangkat, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Undang-Undang Akta Pelajaran 1961, gelaran kehormat, yang amat berhormat, yang berhormat, Datuk, Tun, nah itu semua ialah gelaran. Jenis-jenis kata nama am yang berikut, kita sudah selesai kata nama khas, sekarang kita berpindah kata nama am. Kata nama am biasanya merujuk kepada perkataan yang dieja menggunakan huruf kecil. Dan kata nama am ini terbagi kepada dua, manusia, bukan manusia. Kalau manusia ni pelajar, budak, guru, ibu, bomba, polis, cikgu, ustazah dan sebagainya. Kalau kata nama am bukan manusia, kucing, kambing, jin, ulat, pokok dan sebagainya. Tengok. Oh, kita ada kucing, kita ada cikgu. Okay. Kata nama am berbilang. Kata nama am berbilang biasanya ditandai dengan angka. Angka di sini jumlah, bilanganlah 4 orang guru, 3 ekor kucing, 1 orang guru, 1 batang pokok, ini berbilang. Kalau kata nama am tak berbilang, mereka menternak ayam. Di sini ayam ini dianggap sebagai kata nama am tak berbilang. Sebab apa? Ayam di sana tidak dinyatakan berapa jumlah di sana itu. Tidak dinyatakan jumlah ayam itu. Seterusnya, kata nama am institusi. Untuk kata nama am institusi ini, dia terbagi kepada 2. Satu kata nama am institusi, satu lagi kata nama am bukan institusi. Okey, bagaimana membezakan institusi bukan institusi? Okey, kata sendi nama untuk di hadapan kata nama am institusi ada 2. Daripada kepada, daripada kepada, 2 sahaja. Bahawa itu menunjukkan kata nama am institusi. Kata nama am bukan institusi pula menunjukkan arah, tempat, ke, di, dari. Jadi kita tahu kalau bukan institusi menunjukkan arah, ke Kementerian Pendidikan, di rumah kakak, dari masjid. Boleh kan? Baik. Jenis-jenis kata nama am yang seterusnya ialah kata nama am bukan institusi abstrak berbilang. Untuk kata nama am bukan institusi abstrak berbilang, cikgu berikan contoh di sini. 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan. Maknanya di sini dia pertandingan tu sesuatu yang abstrak. Okay, kita tidak nampak dia punya dia punya ukuran apa semua, tidak. Tetapi kita boleh bilang dia berapa kali bertanding. Okey, beberapa pendapat. Kemukakan 1 pendapat. Kemukakan 2 pendapat. Berikan beberapa pendapat. Jadi ini menunjukkan kata nama am bukan institusi abstrak berbilang. Seterusnya ialah 2 kejohanan. Contoh abstrak berbilang. Okay, seterusnya yang merah ni, kenapa merah? Ini pula contoh bagi kata nama am bukan institusi abstrak tidak dapat dibilang. Kita tidak dapat bilang kemurnian, kesucian, keagamaan, sejahtera, kesejahteraan, kesedihan, itu semua tidak dapat dibilang. Kita tidak cakap, kita tidak nyatakan dia 1 kali sedih, 2 kali sedih, tidak. Tidak ada. Okey, baiklah. Beralih kita kata nama ketiga yang terakhir. Kata nama ini yang ketiga dikenali sebagai kata ganti nama. Dan jenis-jenis kata ganti nama ini juga ada 3. Seperti yang tertera dalam raja berikut. Kata ganti nama
kata ganti nama ini ada 3. Tunjuk diri tak tentu. Tunjuk diri tak tentu. Jadi cikgu mulakan dengan kata ganti diri yang orang dahulu. Kata ganti diri orang terbahagi kepada 1, 2, dan 3. Kenapa cikgu mulakan ini? Sebab pelajar sudah belajar bahwa kata ganti nama diri ada 3. Untuk manusia ada 3. Kata ganti diri orang pertama ialah aku, dakuku, saya, hamba, patik, beta, kita, kami, patik sekalian. Dia ada bentuk jamak, dia ada bentuk tunggal. Kalau tunggal aku, dakuku, saya, hamba, patik, beta. Jadi itu nampaknya tunggal. Tapi kalau kita, kami, sekalian itu menunjukkan jamaklah ramai orang. Seterusnya, laju pula. Seterusnya, engkau, awak, engkau, tuan, puan, kamu, saudara-saudari, anda, ini ialah orang kedua. Akhir sekali ialah ia, dia, beliaunya, tuanku, baginda, mereka, ini ialah kata ganti diri orang ketiga. Dan kalau dalam binaan ayat pasif, kata ganti diri orang ketiga ini kita boleh disertakan dengan kata sendi oleh. Lukisan itu dilukis oleh ia. Lukisan itu dilukis oleh dia. Lukisan itu telah dilukis oleh beliau. Makanan itu telah disantap oleh tuan. Baginda, kudapan itu ataupun santapan itu disantap oleh baginda. Mereka, kami, mereka. Lukisan itu ataupun buku itu dibaca oleh mereka. Jadi kita tahu kalau kata ganti diri ketiga ini biasanya boleh digunakan dengan kata sendi nama oleh. Tetapi untuk kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh, kecuali ini pun cikgu barulah perasan bahwa oleh boleh juga digunakan kata ganti diri pertama bagi perbuatan tidak sengaja, terangkat oleh saya. Perbuatan tidak sengaja. Cikgu harap fakta itu masih kalah. Baik, kata ganti nama yang berikutnya ialah kata ganti nama yang tertera di sini ialah kata ganti nama diri tanya. Tengok, kata ganti nama diri tanya. Siapa? Dirilah kan siapa? Kemudian apa? Benda atau perkara. Mana? Benda dan orang. Jadi kalau ditanya, apakah kata ganti nama diri tanya? Ada 3. Ingat saja siapa. Siapa, apa, mana. Manakala yang terakhir, siapa, apa, mana, siapa-siapa, sesiapa, atau siapa-siapa, atau apa-apa, mana-mana. Ini dianggap sebagai kata ganti nama tak tentu, tak pasti. Sesiapa yang berminat untuk menyertai pertandingan ini perlulah menulis nama. Apa-apa yang terjadi, saya tidak akan tanggung. Mana-mana pelajar yang ingin mengikuti kelas dalam talian ini perlu menulis nama. Akhirnya yang ketiga, kata ganti nama tunjuk. Ada 3. Pertama umum. Itu, ini. Itu untuk menunjukkan benda atau perkara atau sesuatu itu jarak jauh. Itu, buku itu jauh. Ini pula menunjukkan perkara atau benda itu dekatnya jarak. Ini, pen ini.
tersebut juga dianggap sebagai kata ganti nama tunjuk umum. Tetapi kata ganti tunjuk umum tersebut ini biasanya bukan dianggap sebagai tulen. Cikgu bacalah nota semalam kan, tidak dianggap sebagai tulen. Kenapa? Sebab dalam ayat pertama tersebut ini kita tidak jumpa tersebut. Contoh cikgu bagi contoh. Pelajar itu sangat cerdik. Itu kata ganti nama tunjuk umum. Kemudian ayat kedua, pelajar tersebut seorang yang rajin. Jadi itu sudah ditukar menjadi tersebut. Nah, sebab itu dia tersebut sebagai kata ganti nama tunjuk umum yang dianggap tidak tulen. Sebab tidak boleh menduduki dalam ayat-ayat pertama, rasanya tidak boleh menduduki ayat pertama. Atau kita tidak jumpa dalam ayat pertama kita tidak akan jumpa ayah tersebut. Tidak. Yang biasanya akan mula ayah itu, ayah ini, ataupun buku itu, buku ini. Seterusnya di situ, ini menunjukkan tempat. Di situ kan menunjukkan tempat. Di mana kamu tinggal? Tempat. Di situ. Di mana kamu duduk? Di sana. Oke. Seterusnya begini begitu yaitu yakni. Ini menunjukkan hal, perkara yang dibincangkan. Perkara begini sewajarnya perlu diberikan perhatian. Hal kan? Hal begini, hal begitu sewajarnya perlu tindakan. Selain itu, hal juga menunjukkan yaitu, yakni. Ada juga contoh bagi ayat yaitu yakni dalam buku pemantapan tata bahasa. Oke, baiklah nampak gayanya kita sudah sampai dalam uji cakna tata bahasa 5. Sebab ini ialah segmen cakna tata bahasa. Okay, untuk segmen cakna tata bahasa ini, cikgu mengambil 3 soalan. Soalan pertama, batang. Roman 1 batang, Roman 2 gelas, Roman 3 jengkal, Roman 4 helai. Soalannya ialah, yang manakah padanan yang betul bagi penjodoh bilangan dan kata ukuran dengan contohnya? Oke, jadi A, B, C, D. Untuk penjodoh bilangan 1 dan 2. Oke, untuk penjodoh bilangan dan kata ukuran. Perkara pertama yang perlu dipahami oleh pelajar di sini, pelajar perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Oke. Kalau dalam jawaban ini, jawaban yang tepat ialah 1 dan 4 merujuk kepada penjodoh bilangan. Okay, kita lihat mengapakah 1 dan 4 sebagai penjodoh bilangan, manakala 2 dan 3 sebagai ukuran. Okay, cikgu jelaskan di sini. Okay. Cikgu cakap tadi bahawa untuk menjawab soalan ini, pelajar melihat kata kunci di sini. Pertama, penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ini biasanya penjodoh bilangan ni biasanya ada banyak penjodoh bilangan digunakan. Batang untuk menunjuk benda atau benda yang bentuk batang. Sebatang pohon, sebatang pen, sebatang sungai. Okay, sebab panjang kan sungai itu. Okay. Kemudian sebatang itu merujuk kepada satu batang. Okay. Jadi di sini, batang di sini dianggap sebagai penjodoh bilangan sebatang. Batang tu penjodoh bilangan dia. Okey. Manakala kalau daun, sehelai daun. Sehelai daun. Jadi di sini kita tahu penjodoh bilangan bagi daun ialah helai. Sehelai. 2 helai, 3 helai. 3 helai daun. Helai juga boleh digunakan 3 helai apa? Kertas, 3 helai kain, 3 helai. 3 helai apa lagi untuk merujuk kepada 3 helai? Okay, kita tengok di sini. Bagi pelajar, okay, helai, jodoh bilangan bagi jodoh bilangan helai, cikgu perlu
bagi contoh lagi sehelai daun. Contohnya ialah helai untuk merujuk benda yang nipis. Okey, lembut dan lebar. Contoh di sini betul lah. Sehelai baju, sehelai kain, sehelai rambut, sehelai kertas, sehelai daun. Okey. Baik, manakala untuk kata ukuran 2 dan 3, 2 gelas. Untuk pelajar cikgu, ada pelajar cikgu yang salah menjawab. Pelajar itu memilih gelas itu sebagai bilangan. Kenapa pelajar akan berfikir segelas? Segelas cikgu 1 gelas. Tidak. Okey, gelas di sini biasanya digunakan dalam ukuran untuk air, atau kalau orang buat kek, dia akan nyatakan 2 gelas besar air, 2 cawan tepung gandum, 2 camca teh, suduk teh, 2 suduk makan gula. Itu ialah ukuran. Manakala jengkal, apa maksud jengkal? Cikgu terangkan di sini jengkal. Jengkal ialah ukuran panjang di antara hujung ibu jari dengan hujung jari yang lain. Jadi itu dianggap sebagai jengkal. Jadi kita ada ukuran 2 jengkal, 3 jengkal. Jadi maka jawapan yang paling tepat ialah C, 1 dan 4, 2 dan 3. Okey. Baik, kita lihat pula soalan yang ini. Soalan ini ialah berbunyi begini. Kata nama am institusi. Kita tahu bahawa kata nama am terbahagi kepada 2. Kata nama am institusi, kata nama am bukan institusi. Malah dalam slide cikgu beritahu bahawa kata nama am institusi, kita tahu tipsnya dengan melihat kata sendi nama digunakan. Jadi kalau kata nama am institusi, kata sendi nama yang digunakan ialah di hadapannya ialah daripada dan kepada. Selain daripada, ke, dari, di, itu ialah kata digunakan untuk kata nama am bukan institusi. Jadi kalau kita lihat di sini ayat yang manakah mengandungi kata nama am seperti di atas. Dia pergi ke ibu pejabat syarikat itu pagi tadi. Ke tu salah. Ke ialah kata nama am bukan institusi. Setiap subuh ayah akan ke masjid untuk solat berjemaah. Ke ialah kata nama am bukan institusi. Dari sekolah menengah Ibrahim Ismail ke sekolah ini hanya 15 km. Dari ialah kata nama am yang digunakan untuk kata nama am bukan institusi. Jawapan yang paling tepat, ia telah menerima surat daripada kementerian yang berkenaan untuk jawatan itu. Boleh faham kan? Akhir sekali, ujian cakna tata bahasa ini. Tata bahasa ini, pasangan kata yang manakah yang kedua-duanya merupakan kata nama tunggal. Kata nama tunggal pelajar perlu faham, iaitu kata nama yang sendiri. Ada maksud tersendiri tanpa diselitkan apa-apa kata terbitan. Kita tidak sisipkan dia sisipan, kita tidak sisipkan dia tidak letakkan imbuhan. Okey, maknanya kata nama itu berdiri sendiri. Kalau kita lihat di sini, tekukur betul. Tekukur ialah sejenis burung tekukur. Jadi dia ialah kata nama tunggal. Tetapi temali, kata dasarnya ialah tali. Temali bukan kata tunggal. Ini ialah kata terbitan sebab ada sesipan Kemudian yang jawapan C, kemeja betul. Kemeja ialah baju kemeja. Manakala menelusur daripada kata dasarnya ialah susur. Susur, kata dasar susur, maka menerima sisipan selusur dan terbitan men. Okay. Manakala mengantuk memang bukan kata tunggal sebab dia ini ialah menerima kata terbitan meng. Gelembung menerima sisipan
Jadi kita tahu bahawa jawapan yang paling tepat ialah telekung, sejenis pakaian yang digunakan bagi um, wanita Muslim yang beragama Islam ketika bersolat. Teratai pula ialah sejenis. Baiklah. Akhirnya, cikgu sampai di sini sahaja kelas dalam talian Cikgu Shima. Cikgu berharap agar apa jua yang cikgu kongsikan ini khususnya untuk tajuk golongan kata nama akan memberikan input dan maklumat, menambah ilmu kepada pelajar di luar sana. Maklumlah kita masih lagi dalam sesi PDPR dengan kes COVID sekarang ini sudah mencecah angka 6. Jadi kalau cikgu tengok di sini kes COVID di Malaysia, okay, kes COVID di Malaysia sudah mencecah angka berapa? Cikgu tengok dulu Jabatan Penerangan. Okay. Sudah mencecah apa ya? Cecah kes COVID di sini. Yang terkini lah kan. 46 jumlah kes kematian. Kes baru 6,000. Jumlah kes keseluruhan 485,496. Kalau kes ini tidak turun, maka terpaksalah kita melaksanakan PR di seluruh dunia, seluruh Malaysia. Okay. Jadi cikgu berharap pelajar di luar sana stay safe, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Janganlah berkunjung di kawasan yang ramai itu. Sebab cikgu sendiri, pengalaman cikgu sendiri sudah pernah kena COVID-19 ini. Jadi cikgu memang sangat berjaga-jaga dengan kesihatan diri cikgu, dengan SOP yang perlu dipatuhi supaya cikgu tidak lagi dijangkiti COVID-19. Untuk cikgu, jangan lupa pelajar di luar sana, subscribe. Jangan tidak subscribe channel cikgu. Dan cikgu akan menghasilkan lagi lah video PPC untuk pelajar di luar sana. Terima kasih. Bersama dengan Cikgu Shima. Jumpa lagi. Jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra. Bye-bye.